Baik, kita mulakan surah As-Sajadah. Surah Sajadah mana sujud. Baik, kita teruskan ayat yang ke-12 ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dan jikalau. Tara engkau lihat. Is di waktu. Al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa. Nakisu, orang-orang yang menundukkan. Ru'usihim, kepala-kepala mereka. Inda, di sisi. Rabbihim, Tuhan mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami. Absarna, telah melihat kami. Wa sami'na, dan telah mendengar kami. Farji'na, maka kembalikanlah oleh engkau akan kami. Maka kembalikanlah oleh engkau akan kami. Na'mal, kami beramal. Soleha, amal soleh. Akan amal soleh. Inna, sesungguhnya kami. Muqinun, orang-orang yang yakin. Baik, saya masuk mula ya. Walau tara izil mujrimuna, dan jikalau engkau lihat di waktu orang-orang yang berdosa. Nakisu, orang-orang yang menundukkan. Ru'usihim, kepala-kepala mereka. Inda Rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Orang-orang yang berdosa ni ialah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir besok di akhirat, mereka akan menundukkan kepala-kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Pada hari pengadilan, ya, mereka tak berani nak mengangkat muka. Macam itulah. Dia menundukkan betapa menyesalnya, betapa ruginya diri mereka. Dan mereka berkata apa? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, telah melihat kami. Melihat apa? Melihat adanya hari kebangkitan. Dulu kami tak percaya. Sekarang dah kami lihat memang betul ada hari kebangkitan. Wa sami'na, dan telah mendengar kami. Sekarang barulah kami mendengar bahawa perkataan Rasul itu benar. Tapi kami dulu kat dunia, kami dustakan Rasul. Farji'na, maka kembalikanlah oleh engkau akan kami. Kembalikanlah kami, ya Allah, ke dunia. Na'mal solihah, kami beramal akan amal yang soleh. Maksudnya, kembalikanlah kami, ya Allah, ke dunia
agar kami dapat beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami orang-orang yang yakin. Kami benar-benar yakin, kami benar-benar percaya. Kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Nampak tak? Ya, permintaan mereka. Ya. Jadi ya, mereka cukup menyesal sampai dia mengakui benar-benar apa yang dikatakan oleh Rasul di dunia tentang hari kebangkitan. Ya, memang wujud. Pada masa itu dia minta pada Tuhan suruh dapat, kalau boleh, ya, kembalikan kami ke dunia semula untuk kami beramal soleh. Kami sekarang dah yakin, tak ada artinya pun. Ya. Permintaan ini tak dilayan oleh Allah pun. Sebab ya, dunia dah ditinggalkan. Sekarang dah tak ada dunia lagi. Sekarang di akhirat. Ya, dunia dah tertinggal jauh. Dah takkan kembali lagi. Itulah penyesalan mereka besok di akhirat. Siapa mereka? Mereka yang kafir. Yang tak percaya adanya hari kebangkitan. Tak percaya adanya yaumul hisab. Ya, dia punya keyakinan yang dia pandang ialah dunia. Dunia kita hidup, dunia kita mati. Ya, dan tak ada lagi kebangkitan. Itulah pahaman mereka. Sebab itu mereka tak teragak-agak melakukan perkara-perkara kemungkaran. Mereka sanggup murtad, sebab mereka tak percaya. Mereka melanggar hukum. Dia tak percaya hukum-hukum Quran ni. Suka hatilah kami, agama, ikut kami lah. Kami suka nak bertudung, tudunglah. Tak suka, jangan kau nak marah. Jadi macam itulah cara mereka pegang agama. Baik, sama lagi. Walau dan jikalau. Syi'na, telah berkendak kami. La ataina, nescaya telah kami datangkan. Nescaya telah kami datangkan. Nescaya tu jawab kepada perkataan lau tu, ya. Lau. Biasa kalau ada lau, adalah lam tu. Lam tu lam jawab. Nescaya. Yang PL-nya ataina tu. Ataina tu PL. Lam pangkal tu lam jawab. Itu makna nescaya. Nescaya telah kami datangkan kulla nafsin, akan tiap-tiap diri, hudaha, petunjuknya. Bracket hidayahnya. Walakin, dan tetapi, haqqal qaulu, telah pasti ia. Telah pasti ia al-qaulu, oleh perkataan. Minni, daripadaku. La'amla'anna, sungguh aku mesti penuhkan. Sungguh aku mesti penuhkan. Jahannama, neraka Jahannam. La'amla'anna tu, lam yang pangkal tu, lam makna sungguh tu, lam takkid. Lam takkid ni makna penguat. Ya, kenapa dia makna sungguh?
Sebab depannya fi'il mudhari' muakkad namanya. Fi'il mudhari' muakkad ni ada nun sabdu. La. Ya la'anna. Tu. Aku mesti penuhkan. Sebab itu agak letak makna mesti. Itu dikatakan mudhari' muakkad namanya. Ya. Jadi fi'il mudhari' kalau ada nun sabdu hujung, itu tambah makna mesti. Kalau macam kata saya pukul, saya mesti pukul. Macam tu. Kalau ada lam pangkal, lam tu lam ta'kid. Jadi maknakan sungguh. Sungguh aku mesti pukul. Macam tu. Macam ni, sungguh aku mesti penuhkan. Tu. Biasanya lam tu kita kena terjemahkan sungguh. Depannya fi'il mudhari' muakkad. Maknakan tambahan mesti. Sungguh aku mesti penuhkan jahannaman neraka jahannam minal jin. Neraka jahannam. Dia minal jin daripada jin. Wanas dan manusia. Ajmain semuanya. Baik. Simak semula. Surah Sajadah ni surah yang selalu orang baca. Jadi kalau boleh, ya kita ulang-ulangkan makna dia supaya kita dapat menghayati apa ya isi kandungan ya surah As-Sajadah ini. Jadi ya kalau kita faham maknanya, kita akan terasa ya kelazatan, lazatnya bacaan itu. Ya. Lau syi'na, dan jikalau telah kami kendaki, kami ni Allah ya, la ataina, nescaya telah kami datangkan kulan nafsin, akan tiap-tiap diri hudaha, petunjuknya atau hidayahnya. Maksudnya, kalau Allah mau, Allah jadikan semua tetap diri, tetap manusia ni semua, dia dapat hidayah. Ya, macam malaikat semua baik. Ya, bila baik semua, sudah tentu tidak ada ya, tak perlunya polis, tak perlunya askar, tak perlukan penjagaan. Sebab semua baik. Baik macam malaikat. Jadi kalau Allah mahu, ya, Allah akan bagi semua hidayah. Ya. Kalau Allah mahu. Ya. Tapi itu bukan kehendak Allah begitu. Ya. Sebab itu Allah jadikan manusia ni ya ada akal untuk memilih baik dan buruk. Memanglah takdir itu Allah ciptakan ada baik ada buruk. Tapi takkan kita tak boleh memilih yang kita ada akal. Contohnya Allah takdirkan api sifatnya panas. Takkan kita tak boleh menghindari diri daripada panas api itu. Ya. Takkan kita nak masuk ke dalam api, dah tahu api itu membakar. Jadi kalau kita masuk dalam api, terbakar kita. Salahlah kita memilih takdir macam tu. Jadi, ya, Allah adakan takdir ada baik, ada baik, ada buruk. Ya, seperti contohnya air, ya, menyejukkan, menghilangkan haus. Ya. Jadi itu takdir. Allah takdirkan air demikian. Sebab itu kalau Allah mahu, semua baik. Semua dapat hidayah. Semua masuk surga. Ya, tapi Allah tidak kehendaki demikian. Ya, sebab itu Allah berikan manusia ini akal untuk memilih. Walakin dan tetapi haqqal qaulu, telah pasti ia oleh perkataan minni daripada kami. Mana? Ya, Allah telah pastikan dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku mesti penuhkan neraka jahannam daripada jin dan manusia semuanya. Artinya inilah ya, firman Allah Ta'ala kepada mereka yang tak beriman dengan Rasul Allah, tak percaya dengan Rasul Allah, ya, maka ingat, ya, Allah sudah berfirman Allah akan penuhkan neraka jahannam ini
Ya, daripada siapa? Jin dan manusia. Jadi yang masuk surga, masuk neraka ni, jin dan manusia. Itu dua bangsa yang ditaklifkan oleh Allah. Mana diberi tanggungjawab adanya dosa dan pahala. Ingat, jin tak masuk neraka. Jin pun, iblis pun tahu dia memang ahli neraka. Sebab itu dia nak cari kawan ramai-ramai masuk neraka. Dia tipu manusia. Dia tipu jin. Untuk meramaikan apa? Meramaikan dalam neraka. Itu siapa? Bapa jin. Iblis tu bapa jin. Allah tak bagi dia mati, dia tak akan rasa surga. Sebab itu dia berhempas pulas. Menggoda manusia dan jin ini supaya mati dalam keadaan kufur, biar sama-sama kekal dalam neraka dengannya. Nauzubillah. Kita berlindung dengan Allah daripadanya. Fazuku, sambung Fazuku, maka rasakanlah oleh. Maka rasakanlah olehmu. Bima, dengan sebab apa yang. Nasitum, telah melupakan kamu. Telah melupakan kamu. Liqa'ah, akan pertemuan. Yaumikum, hari kamu. Haza, ini. Inna, sesungguhnya kami. Nasinakum, telah melupakan kami akan kamu. Telah melupakan kami akan kamu. Wazuku, dan rasakanlah olehmu. Azabal khuldi, azab yang kekal. Bima, dengan sebab apa yang. Kuntum, adalah kamu. Tak malun, kamu kerjakan. Baik, saya masuk muka. Fazuku bima nasitum liqa ayyamikum haza, dan rasakanlah olehmu. Rasakan di sini ialah rasakan azab. Rasakanlah olehmu. Maksudnya rasakanlah azab. Bima nasitum, dengan sebab apa yang telah melupakan kamu liqa ayyamikum haza, dengan telah melupakan kamu akan pertemuan hari kamu ini. Maksudnya, dulu di dunia, kamu meninggalkan iman. Iman itu adalah kepercayaan. Tapi mereka melupakan hari akhirat. Itu dikatakan hari kamu ini. Ini tu di akhirat. Kamu di dunia dulu, kamu telah melupakan hari akhirat ini. Leka dengan dunia dan kamu tinggalkan iman. Langsung tak yakin dengan hari akhirat ini. Sebab itu mereka mencari kebebasan dalam kehidupan dunia. Sebab bila beragama dia rasa tidak bebas. Dia terasa terikat. Dia rasa nak bebas. Kenapa dia nak bebas? Sebab macam ni lah, macam dia lupa hari akhirat ini.
Itu dikatakan surah Sajadah ini mengingatkan kita macam mana penyesalan-penyesalan mereka-mereka yang melupakan hari akhirat akan merasai azab yang mana mereka sudah melupakan hari akhirat ini. Mereka lupa hari akhirat ini. Allah katakan inna nasinakum. Sesungguhnya kami telah melupakan kami akan kamu. Kami pun melupakan kamu. Allah tu, kami tu Allah. Maknanya Allah akan melupakan mereka dalam neraka tu. Jadi kalau Allah melupakan mereka, artinya tak diambil tahu. Tak diambil tahu. Kadang setengahnya di dunia, orang yang dipenjarakan seumur hidup, contohnya. Terkadang ada yang tak diambil tahu, sampai matilah, contohnya. Sampai matilah dalam penjara. Mana tak diambil tahu. Nak keluar bila, kita ada keluar. Sampailah mati dalam penjara, itu dikatakan seumur hidup. Itu kalau dia umur dah 60 tahun. Masuk penjara seumur hidup, ya 60 tahun lagi lah dalam penjara. Kalau panjang umur, jadi 120 tahun. Kalau dia umur 25 tahun, dia masuk penjara seumur hidup, dalam penjara 25 tahun jugalah. Jadinya campur dengan sebelum masuk 25, campur 25. Jadi 50 tahun, ke atas dia dah boleh keluar. Cukup 50 tahun, dia pun keluar. Umur dah 50 tahun, keluar penjara. Itu dikatakan seumur hidup, masih ada umur lah lagi, masih ada hayat lagi lah keluar kalau panjang umur. Tapi kalau dah umur 60 tahun masuk penjara dikatakan seumur hidup, jawabnya boleh ke sampai 120 tahun. Macam itulah. Kalau di akhirat besok Allah lupakan langsung. Fazuku azabal khuldi, dan rasakanlah olehmu dengan rasakanlah olehmu akan azab yang kekal. Bima kuntum ta'lamun, dengan sebab apa yang adalah kamu kerjakan. Dulu di dunia apa yang dikerjakan? Pertama, kekufuran. Yang kedua apa? Yang kedua, takzib, mana mendustakan. Kebenaran Rasul semua didustakan. Apa yang dilakukan? Perkara-perkara kufur. Sekarang kekallah dalam neraka. Aitul khuldi. Ingat tak iblis tipu kita, tipu Adam? Syajaratul khuldi, pohon kekal. Kalau kau makan buah ni, kau akan kekal di syurga. Itu dikata syajaratul khuldi, pohon kekal. Jadi kita sebut buah huldi. Buah huldi. Sebenarnya huldi itu bukan buah. Huldi itu kekal. Maknanya bukan buah tu. Hanya iblis mengatakan kalau kau makan buah ini, kau akan kekal dalam syurga. Itu dikatakan syajaratul khuldi. Kalau jamak apa? Khalidin. Kan selalu kita jumpa khalidin, orang-orang yang kekal. Kalau satu, khalidi ataupun khuldi masdar. Khuldi, khuldan, masdar, mana kekal. Baik, sambung lagi Innama, sesungguhnya tidak lain. Yu'minu, ia beriman. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Alladzina, ialah orang-orang yang iza, apabila zukiru, telah diperingatkan mereka, biha, dengannya, kharru, telah
tertiarap mereka. Telah tertiarap mereka sujadan sujud. Wasabbahu dan telah bertasbih mereka. Bihamdi dengan memuji. Rabbihim Tuhan mereka. Wahum walhal mereka. La yastakbirun. Tidak mereka sombong. Baik, saya semula. Innama yu'minu bi ayatina. Sesungguhnya tidak lain ia beriman dengan ayat-ayat kami. Allazina iza zukiru biha. Ialah orang-orang yang apabila disebut mereka atau diperingatkan mereka biha dengannya, dengan ayat-ayat Allah, kharru, telah tertiarap mereka atau telah tersungkur mereka sujadan sujud. Wasabbahu dan telah bertasbih mereka bihamdi rabbihim dengan memuji Tuhan mereka. Wahum walhal mereka la yastakbirun, tidak mereka sombong. Ini yang tanda masjid, ada tanda masjid tu. Itu nak menunjukkan sajadah. Artinya sampai ayat ini, maka kalau kita dalam solat dikatakan sujud sajadah. Jadi bila sampai ayat ni saja kita pun sujud. Bukan sujud, bukan rukuk sujud terus. Tak ada rukuk, sujud terus. Tapi kita belum ada rakaat lagi kita belum ada rakaat sebab kita tak ada rukuk lagi. Kita terus sujud. Sujud, bacalah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwati. Bacalah. Kemudian bila dah sujud, bangun balik, berdiri. Berdiri balik semula, baca tata japa depan. Tata japa. Bacalah tata japa tu. Kalau boleh baca tata japa tu sampai ayat 22. Ayat 22. Ayat 22 kita pun rokok. Rokok. Lepas rokok sujud. Sujud, bangun, baru dapat satu rakaat. Jadi bangun tu baru rakaat kedua. Rakaat kedua kita baca Fatihah balik, sambung ayat 23. Lepas surah Fatihah bacalah ayat 23. Walaqad ataina Musal kitab, sampai habis. Baca daripada walaqad ataina Musal kitab. Kemudian kita pun rukuk. Barulah dapat rakaat kedua tu. Itulah namanya sujud sajadah. Tapi kalau kita tadarus seorang-seorang kat rumah, kita sampai ayat ni, kita alihkan Quran tu, kita sujud. Dan sujud tilawah namanya. Sujud tilawah ini tak mesti menghadap kiblat Kemana kita mengarah tu kita boleh terus sujud, boleh. Sebab mengarah kiblat itu adalah syarat solat. Syarat solat kita menghadap kiblat. Tapi kalau kita sujud tilawah, mana-mana kita boleh sujud. Alihkan Quran terus sujud. Walaupun kita ketika itu menghadap ke utara sekalipun. Ketika kita baca tu, terus kita sujud. Ini ketika kita tadarus seorang-seorang.
Ya, kalau ramai-ramai itu, ya, tak perlu. Ya, bukan artinya di sini bila dibacakan ayat Quran ni, ya, kita pun tertiarap sujud itu tanda orang beriman. Bukan. Maksud macam tu. Maksud orang yang dikatakan orang yang beriman dengan ayat Allah ini, ya, jiwa dia dah tunduk, dah patuh. Walaupun tidak menunjukkan perbuatan terus sujud, bila sampai ayat itu terus sujud, tapi ya, dia sudah mendengar dan mentaati. Itu dah termasuk dalam kalangan ya, orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Tak mestinya bila sampai ayat ni, ya, kat mana-mana pun kita kena sujud. Baru tanda orang beriman. Tak, tanda orang beriman, ya, dah menerima Al-Quran itu dah tanda dia beriman. Bukan hanya perbuatan, ya, tak menunjukkan perbuatan, tapi bukan perbuatan pun dia sudah beriman. Sebab itu hukum dia dikatakan sunat. Ya. Sujud sajadah tu ya dikatakan sebagai sunat, bukan wajib. Ya, kalau wajib semua berdosa lah. Jadi itu berhukumnya sunat. Jadi sujud bacaan ini, ya, kalau dalam solat namanya sujud sajadah, ya. Kalau di luar solat namanya sujud tilawah. Sujud bacaan, ya. Wahum la yastakbirun. Walhal mereka sombong. Ya. Orang sombong ni apa? Maknanya bila dibacakan Quran dia menolak. Ya. Engkau ajalah baca, aku tak nak dengar. Dia sombong, tak suka dibacakan Quran. Ya. Bila dibacakan Quran, dia rasa macam benci sangat. Ya. Rasa panas badan dia kalau dengar Quran ni. Itu dikatakan ya, yastakbirun, maknanya mereka sombong dengan ayat-ayat Allah. Ya. Kalaulah dia mati, ya, dibacakan ayat Quran. Contoh ya, dia mati, dibacakan ayat Quran. Seandainya lah dia diberi dengar, si mati ni boleh dengar orang yang baca Quran ni. Seandainya ya, tapi sebenarnya dia tak dengar. Kalau seandainya dia boleh dengar yang dibacakan oleh orang yang hadir tu Quran, dia dengar, masa tu dia faham. Masa tu dia faham, waktu dia hidup dia tak faham. Ya, dah mati dia faham. Seandainya ya, itu saya kata seandainya. Dia dengar, dia faham, sudah tentulah roh ini akan meronta-ronta kesakitan. Kenapa? Kita bacakan, ya. Pertama, ayat berbunyi wa aqimus solat wa atuz zakat. Perintah kan? Dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Ya. Si mati ni tak pernah solat. Tak sakit jiwa dia. Asyik diulang-ulang suruh dirikan solat, suruh zakat, dia pun tak pernah solat, tak pernah bersedekah. Satu. Yang kedua, berkaitan pula dengan anak yatim. Jangan mengherdik anak yatim, jangan makan harta anak yatim. Hidupnya, kesenangannya dengan bertopeng menjaga anak yatim tapi makan harta anak yatim. Tak sakit jiwa ke kalau dia dengar? Ya. Seandainya dia boleh dengar, boleh faham, si mati ni dia tak melakukan, kita bacakanlah ayat-ayat Quran ni, sakit jiwa dia. Tambah sakit, bukan tambah tenang. Tapi kalau orang yang mukmin, ya, seandainya dia boleh dengar bacaan Al-Quran ni, ya, alhamdulillah, dulu aku hidup, aku dirikan solat, aku bersedekah, aku tolong anak yatim, ya, dan berbagai-bagai amalan lah dia buat. Bila dibacakan tu macam seolah-olah orang mengulangkan kita punya kerja kat dunia dulu. Tapi kalau orang yang tak buat, Quran tu jadi azab buat dia kalau dia dengar. Itu cerita dia, kalau nak tahu.
Macam di sini, wahum la yastakbirun. Ya, keadaan mereka yang beriman tadi dia tak sombong. Ya, waktu di dunia dia sombong. Tak sakit jiwa. Tu kena faham tu. Ingat bila dibacakan Quran, oh sejuk si mati tu. Ya, sejuk si mati. Ya, dibacakan Quran. Kalau si mati itu melakukan, ya, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Ya, tapi kalau dia tak melakukan, ya, dan dia juga, ya, melakukan yang dilarang, sudah tentulah, ya, jiwa atau roh mereka bertambah menjerit-jerit. Jangan baca, tolong jangan baca, aku tak tahan. Macam itulah bahasa dia kalau dia boleh dengar. Ya, dia menjerit-jerit. Ya. Baik, kita sambung lagi ya. Ayat berapa tadi tu? Tadi ya yang saya katakan tadi, kalau nak baca surah Sajadah ni, ya tak kisahlah sama ada kita kalau hafal tu lah, kalau kita hafal tu, ya kita baca-baca solat seorang-seorang baca surah Sajadah ni, maknanya sampailah ayat la yastakbirun, kita sujudlah, ya. Tapi sujud ini ingat kita tidak dapat rakaat. Ya, kita kena bangun semula dan sambung surah Tatajaffa. Sampai ayat berapa tadi? Tatajaffa sampai ayat 22. Sampai ayat 22. Lepas tu baru rokok, sujud, bangun balik, baca Fatihah, sambung ayat 23. Walaqad ataina. Sampailah habis. Lepas tu baru rokok. Ini kalau kita nak baca surah As-Sajadah. Tapi kalau kita tak hafal surah As-Sajadah, ada tak surah-surah lain yang boleh sujud? Boleh. Ya, contohnya surah Iqra. Kan? Surah Iqra. Ujung sekali kan di wasjud waqtarib. Dah habis dah. Wasjud waqtarib. Nanti nak bangun, kita dah sujud sajadah. Nak bangun, ya kita nak baca apa pula? Boleh baca surah lain. Surah lain, ya. Qul ya ayyuhal kafirun ke sambungan, lepas tu baru rukuk. Rukuk, sujud, bangun balik, baca surah Fatihah, baca surah lain, rukuk. Boleh. Kalau kita nak pendek, yang pendek lah. Ya. Baca surah Iqra tu pendek lah. Kalau mampu baca yang panjang surah Sajadah ni, bacalah. Ya, biasa imam-imam ni pun, ya, baca surah yang. Tapi masalahnya, dia baca ni, dia tak bagi dua. Tak bagi dua. Ya. Dia habiskanlah rakaat pertama, Tatajaffa, sampailah habis surah. Lepas tu surah rakaat kedua, dia baca Fatihah, surah Insan. Hal ataka alal insan. Ya. Bolehlah kalau jemaah tu tak lari ke mana, memang jemaah tu tempat tu saja. Tapi kalau dia masjid tepi jalan, orang banyak menyinggah tumpang solat, janganlah baca panjang-panjang, ya. Nanti orang makmum ni gelisah nak pergi kerja. Ya. Baik, ya, kita sambungkan lagi Tatajaffa pula. Tatajaffa. Ini perkataan Tatajaffa ni mana telah terangkat ia. Telah terangkat ia junubuhum oleh rusuk-rusuk mereka. Anil madaji, dari tempat-tempat baring. Yada'una, mereka menyeru. Rabbahum, akan Tuhan mereka. Khaufan, keadaan takut.
wa tama'an dan harap. Wa mimma dan daripada apa yang. Razaqnahum telah kami rezekikan akan mereka. Telah kami rezekikan akan mereka. Yunfikun, mereka belanjakan. Okay, sama semula ya. Tatajapa junubuhum anil madaji. Telah terangkat ia oleh rusuk-rusuk mereka dari tempat-tempat baring. Maksudnya apa? Maknanya kita baring, kita punya rusuk, lambung kita kan ya, terikat dengan tempat tidur kita. Jadi bila kita bangun untuk melakukan solat, artinya terangkatlah badan kita daripada tempat baring tu. Bangun, sebenarnya bangun di sini ialah bangun untuk solat. Ya. Yad'una rabbahum, mereka menyeru akan Tuhan mereka khaufan, keadaan takut, wa tama'an dan harap. Dua bahasa tu, keadaan takut dan harap, ya, kena fahami. Takut di sini ialah takutkan azab Allah. Ya, tama'an ni kita mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah. Ya. Jadi, ya, kadang setengah orang ni, engkau solat, engkau nak harap apa? Saya solat ni nak mengharapkan aku masuk syurga. Oh, tak. Ya, tak ikhlas engkau punya solat. Sebab engkau solat ni nak mengharapkan syurga. Orang macam ni, ya, sebenarnya yang tak memahami tentang ayat Allah. Ya. Sebenarnya kita solat, kita nak mengharapkan syurga Allah. Ya, itu adalah betul. Ya. Yang salah kita solat kerana nak tunjuk-tunjuk. Riya. Itulah yang salah. Ya. Kalau kita solat, memang kita nak mengharapkan kita masuk syurga, nak mengharapkan syurga Allah. Ini dia kata tama'an. Kita menyeru, berdoa, beribadat ni yad'una ni. Baik makna menyeru, beribadat, ya, memohon, semuanya daripada yad'una. Ya. Mereka menyeru atau mereka beribadat kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut. Takut apa? Takut azab Allah. Ingat tak satu doa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya, kan kita mohon surga. Ya. Wahai Allah, sungguh kami mohon keredaanmu dan surga. Nampak? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Allah, sungguh kami mohon kepadamu keredaanmu dan surga. Ujungnya apa? Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung denganmu dari kemurkaanmu dan neraka. Kenapa kita boleh minta ya syurga dan kita berlindung dengan neraka? Nabi pun mengajarkan doa ini. Ya, kita minta supaya minta syurga. Oh, tak ikhlas macam tu kita minta. Ya. Beribadat nak surga tak ikhlas. Jangan jadi ya golongan-golongan yang tak faham ayat ni. Inilah tafsiran ayat ni ya yang membolehkan. Ya, yang membolehkan kita beribadat mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu surga. Ini dikatakan yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Kena ingat ya, besok kalau jumpa ayat macam ni, ya, ingatkan apa yang saya terangkan. Ya, sebab kadang orang-orang ni terlampau nak detail-detail sangat. Pokoknya tak ikhlas. Kamu beribadat kerana nakkan surga. Salah. Yang tak ikhlas ni kalau kita riak. Ya, pergi masjid hari-hari. Tapi dalam hati, ya, biar orang tunjuk aku ni orang alim. Ya, biar orang tunjuk saya ni orang apa, aku ni orang ahli masjid.
Ya. Jadi kita punya nawaitu dah membatalkan amal kita. Nampak? Kita pergi masjid susah payah. Tapi kita dah batalkan dengan nak tunjuk-tunjuk ke orang. Yang kita biar dipandang kita ni orang masjid, ahli masjid, macam tu. Ya. Itu yang salah. Ya. Kemudian sifatnya lagi apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada apa yang telah kami rezekikan akan mereka belanjakan. Sifatnya lagi tak bakhil, tak kedekut. Allah bagi rezeki, ya, dia nafkahkan rezeki itu. Dia tak kedekut, tak bakhil, ya. Itu sifat yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Ini surah sajadah, bukan hari-hari kita nak baca surah sajadah tapi tak faham apa pun. Nak dapatkan pahala fadilat pahala surah sajadah. Tapi dia tak faham macam mana kandungannya, betapa besarnya isi kandungan dalam surah sajadah. Banyak pengajaran. Baik ya, sampai situ tandakan. InsyaAllah kita sambung lagi nanti. Dan kita sambung kepada kuliah yang kedua, iaitu pelajaran saraf. Saya buka. Sampai bilangan berapa ya? Boleh buka. Tamrin saraf kita. Sampai apa? Mudha'afi. Tak. Mudha'afi. Tak, dia punya nombor 40. Okey, 40 ya. 40 tasriful mudha'af. Mudha'af ni ingat berganda ya. Berganda maknanya kalau dal disabdukan jadi 2 macam tu ya. Disabdukan. Itu jadikan ganda tu ya. Mudha'af. Okey. Dia daripada wazan tafa'ala ya tafa'alu. Ya, dan saya berikan asal wazan sahih tafa'ala ya tafa'alu tu sampai habislah. Yang perlu dibuat contoh tasyaddada ya tasyaddadu, tasyaddudan, tasyaddad la tatasyaddad, mutasyaddidun, mutasaddadun, mutasaddadun, mutasaddazun, tusuddida yutasaddadu. Tamrin 40. Tasabbaba. Okey, tasabbaba cuba buat. Tasabbaba sebut. Ya tasabbabu lagi. Tasabbuban lagi. Tasabbab lagi. La tatasabbab. La tatasabbab lagi. Mutasabbibun lagi. Mutasabbabun lagi. Mutasabbabun lagi. Tusubbiba lagi. Yutasabbabu. Jangan tinggalkan tadi ya. Yutasabbabu. Ini bab 5 huruf. 5 huruf kita kena kira pada fi'il madinya ada 5 huruf ya. Ta, sin, ba, ba ya. 5 huruf. Okey, nombor 2 tarot dada. Cuba buat. Sebut tarot dada. Tarot dadu. Ya, tarot dadu lagi. Tarot dudan lagi. Tarot dad. La tatarot dad lagi. Tarot didun. Mutarot didun. Tarot dadun. Mutarot dadun. Mutarot dadun lagi. Turut dida. Nah, turut dida mudhari'nya yutarad dadu. Mana ragu? Tadi jadi sebab.
Ini ragu. Nah, nombor 3, makna terlepas. Tafakaf. Cuba buat, Madi. Tafakkaka. Tafakaka. Lagi. Yutafakkaku. Yatafakkaku. Lagi. Tafakkakan. Tafakkukan. Kukan. Nah, bukan kakan. Kukan. Tafakkukan. Tafakkukan. Amar. Tafakkak. Tafakkak. Nahi. Tatafakkak. La tatafakkak. Isim fa'il. Mutafakkikun. Mutafakkikun. Mutafakkakun. Mutafakkakun. Makan zaman. Mutafakkakun. 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 Madi majhul. Mudhari majhul. Tufukkika. Tufukkika. Lagi. Yutafakkaku. Yutafakkaku. Itu mana terlepas. Nombor 4, mana membantu. Taman Nana. Nah, cuba buat Taman Nana. Ya, Taman Nana, ya Taman Nanu. Lagi. Taman Nunan. Taman Nunan. Taman Nan. Taman Nan. Lagi. Tataman Nan. La Tataman Nan. Lagi. Mutaman Ninun. Mutaman Ninun. Mutaman Nanun. Mutaman Nanun. Lagi. Mutaman Nanun. Mutaman Nanun. Mutaman Nanun. Mutaman Nanun. Madi majhul. Mudhari majhul. Tumun Nina. Tumun Nina. Tuman Nanu. Yu Taman Nanu. Yutaman Nanu. Yu Taman Nanu. Okey, itu mana membantu. Nombor 5, taat dada. Berbilang. Cuba buat taat dada, sebut. Ta'addada. Ya ta'addadu. Ya taat dadu. Masdar dia. Ta'addudan. Ta'addudan. Amar. Ta'addad. Nahi. La tata'addad. La tata'addad. Isim fa'il. Muta'addidun. Muta'addidun. Isim maf'ul. Muta'addadun. Makan zaman. Muta'addadun. Muta'addadun. Madi majhul. Tu'uddida. Tu'uddida. Mudhari majhul. Yuta'addadu. Ta'addadu. Okey, sekarang kita sebut makna mengikut wazan. Ambil nombor 4. Nombor 4 maknanya membantu. Membantu. Kalau Madi? Membantu. Telah membantu ia. Telah membantu ia. Kalau Mudhari? Ia membantu. Ia membantu. Kalau masdar? Bantuan. Amar? Bantulah oleh engkau. Bantulah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau membantu. Jangan kau bantu. Isim fa'il. Yang membantu. Yang membantu. Isim maf'ul. Yang dibantukan. Yang dibantu saja. Oh, yang dibantu saja. Makan? Tempat membantu. Tempat membantu. Zaman? Masa membantu. Masa membantu. Madi majhul? Telah dibantukan ia. Telah dibantukan ia. Mudhari majhul. Ia dibantukan. Ia dibantu. Kan boleh tak? Ia dibantukan boleh? Tak payah kot. Tak payah kot. Ia dibantu dah. Ia dibantu. Boleh juga kalau ia dibantukan, Ustaz. Ada makna. Boleh juga, tulis je lah. Ia dibantukan. Okey, alhamdulillah mumtaz. Untuk akan datang 41 tasriful misal, masih bab yang 5 juga, tafa'ala ya tafa'alu. Tapi misal ni dia penyuruh mu'talnya ada di tengah, ya. Ada di tengah, contohnya tawahada. Saya tunjukkan tawahada dalam, dia dah hantar dalam grup, dia boleh tengok sendirilah dan ikut contoh yang diberi, ya. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Ya, yang tak dapat hadir boleh ikutkan dia punya
rakaman insya-Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul